Ingat tak mula-mula kita sampai rumah dulu nenek dia yang nyanyuk tu, yang tak ingat tu, tanya kau siapa, tanya cucu di sini siapa. Lepas tu dia diam kan. Saya pun terdiam. Bukan nenek dah sebulan ke balik kampung. Puas tu terus macam diam sekejap and si pelat tu, Astaghfirullahaladzim, bodoh siapa bodoh aku nampak. Hai, Assalamualaikum Sawadi. Syakir. Oh, Intro. Okay, aku tak ada intro, tapi aku pernah buat konten horror gang. Okay. What's up horror gang? Assalamualaikum. What's up horror gang? Gitu tu macam comel. Tak saja-saja je Faham. tapi insyaAllah akan teruskan konten tu. Okay, baik. Lepas tu macam biasa guys, nyanyi. Okay guys, sebelum Syakir melangkah ke peringkat yang ketiga dan keempat kisah seram dia tadi tu, Kena nak bagi tahu korang, kalau korang nak buat duit dengan RM100, salah, bukan tu aku nak cakap. Kalau korang nak menjana income RM100 hingga RM500 seminggu, korang boleh join menjadi ejen top up. Yuran serendah RM10 saja dan semuanya melalui apps. Mudah, korang tak perlu bangun, keluar rumah, apa semua bagai. Yang bestnya lagi, bukan sekadar jual-jual top up, korang juga boleh membayar bil-bil yang ada. Bil astro, bil air, bil api, gitu. Dan benda ni terbuka kepada semua golongan, tak kisahlah masih belajar, masih sekolah, masih ataupun dah dewasa, dah tua ke, tak kisah. Sebab benda ni senang je, boleh buat dekat rumah. Banyak lagi kelebihan dia Syakir kan. Tapi apa-apa pun korang, kalau korang nak tahu, korang boleh pergi dekat description Katnan untuk more details gitu. For details, you guys can go to the description below dekat Kenan ni untuk korang join, okay? Bolehlah jana pendapatan sambil-sambil goyang kaki kat rumah tu. Biasa. Awak buat suara siapa tadi tu? So saya lah gila. Itu suara awak ke? So saya lah. Saya ni confused lah dengan Syakir ni. Dia ni keluarkan suara siapa Hari tu lain, ni lain. Betul. Betul lah tu, ni suara bila aku waktu malam. Okay. Dia macam baru balik, baru mimpi semalam. So guys, kita sambung balik cerita peringkat ketiga Syakir. Tapi kalau korang belum tengok part 1 benda ni, korang harus pergi ke part 1 first, and then baru come back here. Let's go Syakir. We go to the part 3. Di peringkat pertama hari tu, kita telah pun tengok bahawa saya nampak seperti dipijak ketika tidur. Ada bayang-bayang kat dinding. Tapi saya tak ada tempat kejadian. Yang kedua, apabila rakan saya yang saya panggil F sedang dirasuk, matanya seluruhnya hitam, kemudian dia mengangkat macam tu dan sebagainya, dan saya jadi bomoh terjun. So di peringkat yang ketiga adalah cerita kawan saya yang pelat tadi tu. Kawan saya yang pelat ni, dia datang. Okay. Kali ni watak dia ada kena-mengena. Alright. Ini setelah saya bersama W, saya bersama W dengan pelat naik kereta, kita orang hantar barang ke something like that, and then tiba-tiba nak buka cerita dalam kereta tu juga. Okay. So cerita dia daripada si pelat ni adalah, okay, dia kata macam ni, Syakir, aku rasa betul tu cerita kau itu. Hari tu kan, aku nak kencing tau. So aku nak pergi bilik air. Suara macam Abang Koroi. Koroi lain. Oh, Koroi lain. Okay, salah. So, dia macam, dia pelat betul. Dia bukan tekan nak sembelit. Itu baru Abang Koroi. Itu baru Koroi. Buka sekali. Jadi Abang Koroi tak give up. Itu Abang Koroi. Okay, kalau ini kau belanja sikit sangat lah Koroi tu. Janganlah. Belanja Marah Awi sikit. lagi. Awi junior aku. So kita orang sebenarnya okay. Anyway, dia kata macam ni. Dia kata macam ni. Tapi kan masa tu kan, aku nak terkencing. Aku bangun lah pukul 2 ke pukul 3. Aku nak turun bawah, pergi ke ruang tamu. Betul lu kau cakap, kucing dia satu, seekor pun tak ada. Lepas tu aku rasa seram ke Tapi sebab aku rasa aku nak kencing kan. Tapi aku minum air dulu. Lepas tu aku nak pergi kencing. Betul tu, bilik yang sebelah dengan bilik air kat dapur tu pun aku sip pandang je. Tak tahu kenapa aku sip pandang. Tapi tak apa lah, aku nak kencing. Aku buka bilik air. Aku macam, oish, aku malu ke. Ada nenek dia dalam tu.
Nenek dia cakap, oh Nik tu berubah macam tu, dia tengah cangkung. Aku macam, alamak, aku dah malu kan, aku tutup balik. Aku tutup, lepas tu dia kata, aku pun balik, aku pun naik ke atas balik lah. Tak apa, besok lah aku kencing kan. Saya dengan kawan saya W tadi terdiam sekejap. Macam, nenek. Lepas tu kawan saya yang W cakap, bukan. Dia kata, bukan. Dia kata, itu bukan nenek dia lah, itu orang gaji dia lah. Kan? Ya, tu orang gaji dia. Tapi kalau korang tengok di video yang pertama dulu, saya dah cerita kan, orang gaji dia, watak nenek dia dan sebagainya. Okay, if we recap balik dan berdasarkan cerita apa yang W nak sampaikan, W ni cakap macam ni, itu orang gaji dia lah apa semua. Bukan orang gaji dia, kita hantar ke? Itu pergi stesen bas sebab nak balik Indonesia. Ya, first time korang sampai rumah dia tu korang pergi hantar. Kita ada tolong hantar orang gaji dia pergi ke stesen bas sebab dia nak balik Indonesia, urgent. So tak valid lah orang gaji. Kalau orang gaji. So dia kata, kau biar betul. Si W ni cakap dekat yang pelat tadi tu. Si W cakap dengan pelat tu, kata kau biar betul. Orang tu pula kau nampak. Dia kata, tak betul lah nenek dia. Syakir pula sampuk. Kau ingat tak mula-mula kita sampai rumah dulu, nenek dia yang nyanyuk tu, yang tak ingat tu, tanya kau siapa, tanya cucu di sini siapa. Lepas tu dia diam kan. Saya pun terdiam. Bukan nenek dah sebulan ke balik kampung. Lepas tu terus macam diam sekejap. And si pelat tu, Astaghfirullahaladzim, bodoh siapa bodoh aku nampak. Wih Syakir, aku tak tipu, memang nenek tua tu dalam bilik air tu. Dia memang dalam bilik air tu, aku buka rambut dia panjang warna putih macam tu tengah cangkung. Dia kata, aku pun malu, lepas tu aku tutup. Syakir kata yang tu. Lepas tu macam benda tu buatkan kita orang memang syak sangka jugalah dengan budak baru ni dengan rumahnya dan sebagainya. Awak dengan budak baru tu actually rapat dah ke belum? Dia mula-mula macam dia quite okay dengan saya sebab saya jenis yang aku jenis yang open sikit, new fresh ideas. Dia pun orang sikit nak suggest ideas baru. Compared to our own leader lah. Maksudnya leader kena betul-betul tengok idea ni boleh pakai boleh pakai kan. So kita orang keberatan untuk cakap pasal benda ni. Takut kita orang kena cerita ke, menyinggung perasaan ke. Tapi ada kisah pasal Mamat ni yang kita orang dapat tahu, kita orang dapat rungkai. Cerita dia. Tapi peringkat keempat dia pula cerita dia ni, apa yang berlaku adalah setelah si pelat dengan W hantar saya balik ke Puncak Perdana. Maksudnya saya masih belajar di UiTM Puncak Perdana Shah Alam. Lepas dia hantar, tak silap saya sama ada on the way ataupun masih nak balik kot. Masih nak balik daripada hantar saya kot. Something like that lah. Si pelat tengah drive. Si W tu entah macam mana, si pelat ni tengah cakap-cakap dengan W tu, W terdiam saja, tak cakap. Tak bercakap. Dia tak bercakap pun. Sekali dia turn saja, si W tu dah pun dekat atas macam ni, mencangkung. Dekat seat tu dia mencangkung? Ada mencangkung. Okey. Lepas tu, alah, dia sebab baru balik pada rumah budak tu budak baru tu. So bila dia mencangkung, wih. Dan ni W pula yang ni W tu pula macam tu. Yang driving ni yang pelat tu. So pelat ni katanya, wih W cerita kan, cerita W. Kau okey ni. Wih. Dia pandang dan memang mata dia fully merah. Memang ada hitam tu tapi lens tu merah. Yang putih tu jadi merah. Dia pandang macam tu kan. Allah, aku tak tahu Syakir, dia balik benda. Aku tak tahu masa tu nak jadi apa kan. Aku doa, aku baca je apa aku tahu. Cakap, tolong lah. Dia kata, aku tak pernah ganggu kau. Kau janganlah ganggu aku. Aku tengah bawa kereta ni, tolonglah. Ya Allah, tolong aku. Benda tu macam bernafas gitu. Lepas tu dia baca apa entah. Kemudian baru Syakir, you ada kat belakang kereta kan? No, I wasn't there. So dia orang bawa lepas hantar Syakir. Okay, diorang berdua je lah. So akhirnya benda dia cerita again. So kita orang kena strike by strike, peristiwa by peristiwa kat rumah dia ni. Betul. Start pada tu kita orang kembali practice ataupun stay kat rumah leader kita orang instead. Walaupun kita orang tak biasa, rumah dia agak besar dan dia dah seorang kaya kan, rezeki dia. Tapi tak, lebih baik duduk rumah dia lagi selamat. Tapi nak jadikan cerita, semasa kita orang on the way pergi ke rumah leader kita orang, saya dah mamat, saya tidur, saya buka mata, dah sampai dah. Rumah leader saya. Something mata kau putih je tadi. Mana ada? Ya dah.
Kita tengok balik putih susu. Oh, bila aku macam ni. Tak. Kau janganlah aku takut. Tak, kau tu janganlah acting. Takut aku. Sorry. Sebab aku cerita macam, aku berlakon sekali kan. kadang-kadang. Betul lah. Aku macam tengok teater sebelah aku tu tak. So saya budak teater. Ya, saya budak teater. Okay, saya sama beli Okay. So masa Syakir dekat kursi penumpangan driver kan. Okay, penumpang driver, dekat sebelah sini ada satu susuk tubuh manusia. Maksudnya dia tengah bercakap sembang kat atas macam tu. Lepas tu turun tengok Syakir kan. So budak baru tu dia pandang, dia sengih. Sama-sama bercerita. Saya pun macam masih baru nak install kan. Kita baru bangun tidur kan. Macam sampai dah rumah dia. Saya pun keluar. Saya keluar tuan-tuan jari mata. Saya cari budak baru tu. Saya sebut nama dia. Mana kan? Tak sebut nama dia. Mana tu? Lepas je lah nama dia Ali ke apa? Ali ke apa Aku tak nak menipu. Okay, faham. Katalah nama dia Ran. Nama dia Ran. Kata nama dia Ran. Katalah nama dia Ran. Okay, saya cakap, mana Ran? Budak baru tu kan. Saya kata, kau bodoh apa? Ngigau ke? Dia cakap itu. Tak, Ran mana? Kita kat rumah leader kita orang lah. Katakan nama leader saya tu Am. Kita kat rumah Am kot. Saya macam, janganlah main-main. Cakap, aku nampak tadi dia sengih kat aku kot. Tengah aku bangun tidur. Alah, tengah siang lah. Janganlah buat cerita baru pula. Sumpah bodoh, aku nampak si Ran tengah pandang aku macam ni, dia sengih. Oh my god. Sebenarnya Ran tak ada kat situ pun. Oh my god. Itu kejadian-kejadian pendek-pendek yang berlaku. Ya, Saki-baki yang berlaku. Saki-baki yang berlaku. So, apa jadi lepas pada tu Sekejap, I rasa back to the kereta yang macam orang budak pelat tu cerita yang member sebelah kena rasuk. Apa pengakhiran dia tadi tu? Itulah cerita aku, memang cerita betul kan. So pengakhiran dia memang member tu daripada mencangkung tu macam dia duduk macam biasa balik. Dia tak ingat apa. Benda lebih kurang sama kejadian dengan CF. Dia datang singgah sekejap belah. Ada rungkai cerita dia kenapa benda ni jadi rupanya. Oh, dah terungkai dah weh. Okey, baik. Okey, teruskan. Aku tahu ni peringkat berapa, tapi ni peringkat finale dia. Kita orang dalam dancing ni, kita orang kenal lagi satu grup dancing. Okey, Alam Kakak. Tak payah habis Kakak. Okay, aku tak ada kena-mengena dengan grup bawah tu. Aku pun kekok yang tadi. Tapi seronoknya berkawan lah. Kita bergaul dengan orang. Zaman-zaman tu sebenarnya, jujur aku cerita dengan korang, aku pernah terlibat dengan tarian K-pop. Lepas tu buat sikit nice. Nanti aku insertkan tu. Macam ni. Kita orang kenal satu grup di mana semuanya perempuan. Badan mereka badan yang bulat-bulat sebenarnya. That's the unique of the women group. Tapi kami bukan sekadar kenal macam tu, kami macam ibarat berkeluarga. Saya dengan Ran, budak baru ni, kita orang macam baiklah dengan mereka, tapi Ran lah paling banyak spend time more with them. Saya ni jenis semuanya kalau buat satu benda tu tak ada nak diri sangat. Saya ni macam tu sikit. Orang semua dalam tu semua minat K-pop. Aku tak beria. Aku macam tu sikit kan. Itu macam contoh lepak dengan budak main yoyo. Aku main yoyo, tapi aku tak ada macam nak main yoyo, nak apa. Aku orang yang macam biasa. Tapi you pro is pro, tapi you chill like that. Something like that lah. So bila Ran banyak spend masa dengan budak-budak yang grup yang berbadan sihat ni lah. Saya tidak body shaming guys. Bukan body shaming, tapi kita panggil dia comel-comel lah, budak-budak comel. Memang satu family dia pun berbadan macam tu. Tetapi ibunya tidak berbadan macam tu. Macam Kek Nan je. Badan mak orang lah aku cakap ni. Kejap. Aku pukul dia jap. So pasal ibu dia ni. Pasal ibu dia ni rupanya dalam diam orang yang berilmu perawatan.
Macam benda-benda yang dia tahu sebenarnya dan diam si budak baru ni, Ran ni tadi, sebenarnya memang ada kejadian-kejadian yang apa yang kami alami. Mereka, si ibu ni tahu. Dia diam, dia tak bagi tahu. Sampai bila dah kerap berlaku macam-macam, si ibu panggil anak sulungnya. Katakanlah cakap ibu ni anak sulungnya. Okay. Dia panggil whatever dekat rumah Ran tu, and then masuk ke dalam badan anak sulungnya. Anak sulung rumah tu? Bukan, anak sulung pada ibu. Okay, dia bawa. Dia bawa budak ni tu. tadi kalau korang confuse, ini adalah grup yang perempuan ramai-ramai badan bulat tadi tu. Adik-adik semua? Adik-adik, kebanyakannya adik-adik. Ada juga ada orang luar. Okay, faham. Semuanya adik-adik, yang bulat-bulat semua adik-adik. Okay, faham. Okay, so this is the kakak sulung yang ibunya panggil whatever dekat rumah Ran masuk ke dalam badan anak sulungnya. Okay, aku rasa dia macam So bila dia panggil, dia masukkan dalam tu, dan dia jadikan anak dia sebagai tubuh perantara untuk berdialog, untuk tahu what's going on. Okay. So benda ni adalah peringkat finale di mana aku dapat tahu kisah sebenarnya. Ceritanya macam ni. Bila ditanya siapakah sebenarnya selama ini yang mengacau kami budak-budak menari dengan dia ni, rupa-rupanya di rumah itu, sebab beliau pun berketurunan berdarah raja. I see. Alright. So beliau ada yang power punya penjaga. So yang masuk dalam badan itu adalah memang yang menjaga rumah tu dari dulu. Faham. Menjaga keluarganya. So bila dia masuk, dia ada beberapa orang yang dia masuk dan dia tumpang dan sebagainya. Dia tertanya, who are these people yang tiba-tiba tidur rumah dia, baru muncul, baru kenal. So dia nak detect adakah kami ni mempunyai niat jahat atau tidak. So yang benda tu pun sebenarnya adalah dia. So dia tengok siapa ni. Bila bertembung dengan saya tu, saya tak tahu kenapa dia tidak apa-apakan saya. Sebab mungkin saya saja kot yang berani. Bukanlah berani pada ketika itu, tapi macam menghadap dia betul-betul. So that's why benda tu tak pernah cederakan saya. Mungkin that's why dia tak pernah cekik kawan saya ke, tak pernah. Lagipun dia masuk bukan untuk menghamkan korang. Tidak. Tapi berdasarkan benda yang menjaga itu, dia kata dia tahu bahawa tak semua yang berkawan dengan ni ikhlas. Dia kata seorang saja yang dia kata yang sepanjang tidur kat rumah itu yang betul-betul ikhlas kawan dengan dia. Yang nama dia Mirul juga. Nama dia Mirul. Kita orang panggil dia Mirul Qah. Ada sebab kita orang panggil nama dia Mirul Qah. Dia memang bagi tahu lah si Mirul tu. Allah, saya terkejut macam tu. Kenapa? Saya takut bunyi-bunyi tu. Sorry. Saya kerap pula saya. Mirul tu sebab memang berkawan daripada zaman sekolah. Itu sahaja among us all, dia kata yang betul boleh dipercayai, kawan baik, ikhlas, kawan dan terima dia, Mirul tu seorang. Mungkin aku tak tahu nak baik kot, tapi tak adalah, tidaklah saya kini friends with benefit ke apa, tak ada. Tapi mungkin wallahualam apa niat dia bawa kita orang tidur kat situ ke, niat dia berkawan ke, sebab ada beberapa konflik juga pernah berlaku dengan beliau dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah, everything is okay lah. Betul in the past. Cuma apa yang diberitahu lagi pula, okay, this is something interesting. My own best friend, okay, right now until now, my own best friend, someone yang pernah sangat up dekat Bigo. Sekarang Syakir pun aktif dekat Bigo. She's a somebody, she's a Sabahan. So ramai orang crush dekat Minah ni. Tapi Minah ni rapat dengan Syakir tau. Dia okey dengan Syakir, senang masuk. Tapi kita orang memang best friend lah. Dia ada sixth sense. Okay. Dia pernah ni sebelum kita patah balik kejadian perantaraan tu, dia pernah SMS dalam SMS kau. Dia kata, Syakir, kata, nak tanya boleh? Si Ran tu ada saka Terus aku macam, wih, direct dia tanya aku. Sebab kita orang dalam group dance tu memang dah tak nak bawa benda tu keluar. So kami syak, adakah kami punya leader yang beritahu, sebab masa zaman itu leader kami sedang berkapal dengan seorang wanita yang juga housemate kepada si wanita Sabahan tadi. Betul, faham. Wanita Sabahan ni bagi tahu dari tu, kita ingat adakah leader kita bagi tahu girlfriend dia. Sampai dia tahu kan. Cakap, apa ni? Syakir tak tahu je lah. Sebab Syakir tanya dia, korang dia bagi tahu. Macam tu. Lepas tu dia kata, tak ada. Mana tahu kita je lah. Kita kena simpan ni. Lepas tu dia SMS, mana tahu, alah boleh nampak. Dia kata nak tengok mata je pun boleh nampak. Sebab ada benda dekat dia tu mau ke saya. Aduh. So bila kita patah balik cerita kita sekarang pergi ke perantara tadi tu,
bila anak sulung itu bertemu ramah dengan ibu dengan benda dalam badan itu, sedang berdialog, dan dia beritahu bahawa Ran ni daripada dia kecil mak bapak busy kerja. So Ran ni banyak sangat main kat rumah sorang-sorang, main sorang-sorang, main kereta sorang-sorang. Tapi lama-lama daripada dia bersorang-sorang, ada kawan yang datang teman. So dia sampai sekarang ada kawan je. Wallahualam. Tetapi ada dua benda yang sebenarnya bergayut dekat badan mamat tersebut. Yang dua benda ni nakkan dia. Nakkan dia. Tapi tak tahulah. So penjaga ni memberitahu benda ni. Okay. Ada dua benda yang nak kat dia. Sambil saya tengah bercerita ni guys, saya tak nafikan belikat saya tengah sakit. Sebab saya pun sebenarnya adalah benda-benda tertentu. Tapi aku tengah sakit. Sebab aku kalau cerita benda ni sakit. Okay. Nampak tadi aku kram. Aku kram belah kiri bunyi. Belah kanan takkan bunyi. Betul, aku melemah-lemah weh. Aku tengah sakit belah kiri. Sebab bila aku cerita benda-benda macam ni, dia sakit. Tapi betul, kalau Anan cerita apa, Kak Anan cerita benda yang real pun, macam tu lah, macam ni lah. So benda ni benda real. Pasal tu lah cerita ni tak ada macam susunan lawa-lawa, cun-cun finale terus boom, tak ada. So apabila ditemu ramah bahawa memangnya benda ini sekadar nak tengok sama ada kami ni ada niat jahat atau tidak kepada budak baru ni tadi. Tapi itulah, kejadian baik kejadian itu memang buatkan kita orang bukanlah menyesal ke apa, tidak. Cuma kita orang kembali buat latihan, tidur kat rumah leader kita orang. Sebab benda tu berlarutan. Benda ni hanya kita orang dapat jawapan juga. Sebab ibu tadi tu kepada grup yang dance yang bulat-bulat comel-comel tadi tu telah pun panggil whatever is actually in that house masuk dalam badan anak sulung. Jawapan dia. Di situ jawapan kita dapat kenapa kita kena benda tu. Dan dikatakan kenapa W ni yang selalu kena jumpa, kena soal siasat. Sebab dikatakan W ni badannya kotor, macam pernah terlanggar ke apa, selalu terlanggar benda yang tak sepatutnya, menyebabkan dia selalu kena. Faham. Itu cerita aku walaupun jadi itu sekian saja masa sebelum aku minta dia cerita kan, cakap okay jom cerita pengalaman kau. Dia jawab apa tau, aku tak ada cerita seram cerita apa yang paling seram pun aku masak nasi tapi tak buka elektrik. Kepala otak dia cakap kan. Tapi aku ni macam aku macam okay jom cerita. Lalas keluar bye. Dia kena buat live dulu macam ni, baru dia boleh cerita. Sebab tak, aku kat tepi ni pun aku macam oh my god, aku first time dengar ni dekat sini. Dengan siap dia berlakon lagi. So nice lah. Okay, thank you so much lah. No problem. Sudi bersama dalam video Kak Nan kali ni. Dan terharu. Feel honoured. Okay, so guys jangan lupa subscribe YouTube The Amirul Syakir, minta maaf. So guys, jangan lupa subscribe YouTube Amirul Syakir and Instagram dia. Dan jangan lupa subscribe Kak Nan Judge. Thank you so much. Kopkun Kak. Buat sikit. Kopkun Kak. Ya betul. Bijak. Sebab Kopkun Kak untuk perempuan. Aku saja biar. And dia bukan salah-salah, dia memang bijak. Kopkun Kak memang untuk lelaki. So betul-betul bye-bye. Lagi sakit. Kenapa sengih-sengih? Ujung apa ni? Kenapa sengih-sengih sakit pun? Betul nak aku nangis. Tu.